Okey, kita orang akan membentangkan berkenaan dengan Nazariyat Ta'allum yang mana yang kita dah belajar pada minggu lepas, dan kita akan insya-Allah lah akan bentangkan lagi sekali, yang mana ilmu-ilmu yang baru tu bolehlah diambil maklum. Okey. So untuk poin yang pertama saya serahkan kepada Alia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nazariyah Ta'lim yang pertama ialah Nazariyah As-Sulukiyah. Nampak tak? Nampak tak? Korang nampak je lah kalau tak nampak apa. Okay, untuk Nazariyah Sulukiyah. Nazariyah Sulukiyah ni ialah kemahiran psikomotor. Okay, yang pertama yashmil Nazariyah Sulukiyah Harakah Jasadiyah wa Tansiku wa Istikdamu Maharat Harfiah. Dia melibatkan pergerakan seseorang individu, iaitu psikomotor kan. Dan yang kedua, langsung tidak melibatkan teknik berfikir ataupun melibatkan pergerakan. Tapi melibatkan pergerakan. Psikomotor kan kita tahu dia melibatkan pergerakan kita, macam kata apa ya? Teori, rohani, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey. Seterusnya, muasas Nazariyah As-Sulukiyah ada empat orang, iaitu John Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner dan Edward Thorndike. Okey. Seterusnya, Al-Umur Asasiyah fi Nazariyah As-Sulukiyah. Dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Okey, yang pertama Al-Idraki. Al-Idraki ialah Al-Qudrah ala Istikdam Al-Isyarat Hasiyah Litawjihi Al-Nashid Al-Haraki. Yu'ti hadza tahfizul hasi wa ihtiyar at-tarjamah. Iaitu Al-Idraki ni ialah persepsi ataupun kesedaran. Dia menggunakan isyarat ataupun dera. Dia kalau kita nak buat sesuatu tu, kita mulakan dengan satu isyarat ataupun dera. Dia tak boleh terus kepada pergerakan. Okey. Yang kedua ialah al-isti'dad lil amal. Okey, al-isti'dad lil amal ni ialah bersedia untuk bertindak. Okey, bila mana dia dah dapat isyarat dan dera, jadi dia akan bersedia untuk bertindak. Contohnya kalau kita dengar kita pasang cerek kan. Okey, kita tahu kita pasang cerek, tapi kita pasang air, kita pasang cerek. Okey, itu adalah isyarat. Dan dirinya kita tahu, okey, benda tu panas. Okey, dan bersedia untuk bertindak, gabungan mental dan emosi. Daripada situ kita tahu air tu akan masak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, respon berpandu. Respon berpandu iaitu belajar daripada kesilapan. Okey, bila air tu nak masak, kita sambung je terus air tu nak masak, maka ianya panas. Bila kan kita masak air kan gunakan elektrik, jadi dia panas lah kan cerek tu. Seterusnya ialah yang keempat, al-aliyah, iaitu mekanisme. Contoh, bila kita dah panas, cerek tu dah panas, jadi kita tahu air dah masak. Jadi waktu tu lah kita tahu jangan sentuh cerek ni, sebab kalau aku sentuh maka melecurlah tangan gitu. Okey, yang seterusnya ialah maklum balas yang kompleks, iaitu istijabah mu'aqadah, iaitu tindak balas yang kompleks. Seterusnya ialah at-takif, iaitu adaptasi. Okey, adaptasi ni ialah individu boleh mengubah corak pergerakan yang sesuai mengikut keperluan. Contoh dekat sini pula ialah kita naik basikal. Okey, bila kita naik basikal, kita aplikasikan dia kat motor. Faham tak? Boleh faham tak? Okey. Contoh dia macam tu untuk adaptasi. Seterusnya ialah keaslian. Keaslian ialah mewujudkan corak pergerakan yang baru
untuk memenuhi keadaan ataupun masalah tertentu. Kat sini dia menekankan kreativiti berdasarkan kemahiran. Okey, dapat tak? Okey, seterusnya ialah al-ijabat. Seterusnya ialah al-ijabat an-nazariyah as-sulukiyah. Okey. Yang pertama, kelebihan domain psikomotor. Kelebihan domain psikomotor ni dia membenarkan saintis mengkaji tingkah laku manusia dan memerhatikannya dengan cara saintifik dan sistematik. Faham tak yang tu? Tak faham. Okey, kat sini ni maksudnya bila domain psikomotor ni dia berkait dengan tingkah laku seseorang manusia dan memerhatikan dengan cara saintifik dan sistematik. Macam Alia bagi contoh tadi cerik tadi itulah. Bila kita buat benda tu, kita tahu oh benda ni panas, aku tak boleh sentuh. Macam tu. Jadi dia melibatkan psikomotor. Fikir, kita berfikir dan kita juga kena bertindak. Macam mana aku tak boleh sentuh? Aku tak boleh sentuh cerik panas tu. Macam tu. Okay, seterusnya memberi tumpuan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan dan boleh diukur. Dan last sekali ialah teori saintifik dan sentiasa diulangi. Maksudnya perkara tu kita selalu buat lah. Selalu psikomotor ni adalah perkara yang harian kita selalu lakukan dekat mana-mana. Maksudnya kita mula-mula kita akan berfikir dan baru kita akan bertindak menggunakan domain Psikomotor. ada tengah terangkan pasal domain Psikomotor. okey, psikomotor. Jadi itu sahaja untuk nazariyah sulukiyah. Seterusnya adalah bagi pada Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang An-Nazariyah Al-Ma'rifiyah. Okey, maksud Nazariyah Al-Ma'rifiyah ni maksudnya teori kognitif. Yang pertama, Al-Amaliyah Al-Bashariyah Al-Dahiliyah. Maksud dia proses dalaman manusia. Okey, maksudnya kat sini teori kognitif ni dia pasal proses dalaman manusia. Maksudnya kita tak boleh nampak manusia tu berkembang. Maksudnya macam dalam manusia lah. Kita tak boleh nampak sama ada manusia tu berkembang melalui apa. Dia melibatkan mental. Okay, seterusnya Al-Amaliyah Al-Aqliyah. Al-Amaliyah Al-Aqliyah ni maksudnya proses melalui mental. Proses melalui mental atau psikologi manusia. Seterusnya Al-Ibrah wal-Ma'rifah. Al-Ibrah wal-Ma'rifah ni pula maksud dia proses melalui pengalaman dan pengetahuan. Seterusnya At-Tafa'ul. At-Tafa'ul ni interaksi melalui kemahiran melihat, mendengar. Seterusnya Al-Mustamir. Al-Mustamir ni maksud dia berterusan. Maksudnya teori kognitif ni, teori kognitif individu tu dia tak akan berhenti masa tu je. Dia akan berterusan sampai bila-bila. Okay, lepas tu seterusnya Al-Ulama An-Nafsu. Ni maksudnya ulama yang mengasaskan teori kognitif ni. Yang pertama Jean Piaget. Yang kedua Lev Vygotsky. Yang ketiga John Dewey. Yang keempat Jerome Bruner. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali Asrul Al-Nazariyah Al-Ma'rifiyah Al-Takallam. Kesan teori kognitif ni kepada percakapan manusia. Yang pertama, I'ta'u at-tullab al-firsah li taqdim al-afkar. Kat sini bermaksud memberi peluang kepada pelajar tu untuk mengemukakan idea. Seperti yang kita tahu, teori kognitif ni kan berdasarkan mental pelajar kan. Jadi bila kita amalkan teori kognitif ni, dia akan beri peluang untuk pelajar tu mengemukakan idea dia. Maksudnya melalui pengetahuan dia lah. Yang kedua, dia ada ad-dafi' dan ada at-tullab. Kat sini bermaksud meningkatkan motivasi pelajar. Maksud meningkatkan motivasi pelajar ni, bila kita amalkan teori kognitif ni, jadi
pelajar tu dia akan, sebabkan dia berdasarkan pengetahuan kita kan, jadi dia akan lebih tingkatkan motivasi belajar tu sendiri. Okay, seterusnya seterusnya saya serahkan kepada Sina. Okey, seterusnya kita bagi kepada kita bagi kepada checkpoint ketupat, yang mana checkpoint ni membincangkan berkenaan dengan tarbiyah al-atifiyah. Tarbiyah al-atifiyah ni maksud dia adalah domain efektif. Okey, macam tadi domain psikomotor, domain kognitif. Kalau psikomotor dia berkaitan dengan pergerakan kan. Kalau kognitif berkaitan dengan mental. Kalau efektif dia berkaitan dengan perasaan. Perasaan seperti emosi. Emosi ni bukan sahaja daripada dalaman, maksudnya macam sedih, marah apa semua, tetapi dia lebih kepada nilai yang macam integriti, adab dan akhlak seseorang pelajar tu. Maksudnya kalau kita dekat dalam kelas, kalau kita tak ada domain efektif ni, susah untuk pelajar tu menerima pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya untuk tarif at-tarbiyah al-atifiyah, itu maksud domain efektif ni sendiri ialah at-taqniyah al-muta'alliqah bil masyair wal awatif wal mawaqif. Maksudnya macam tadilah dikata domain efektif ni dia melibatkan perasaan, yang mana perasaan ni dalam diri kita sendiri, ya, tapi bukan sahaja perasaan dari dalam, dan perasaan ni adalah perasaan ni daripada luar juga. Maksudnya dari segi akhlak, daripada segi adab, integriti dan sebagainya. Seterusnya untuk at-tarbiyah al-atifiyah dan tariqah, saya serahkan kepada Aina. Okey, hai semua, saya Aina Syuhada. Okey, saya akan terangkan mengenai manzur. Manzur adalah perspektif buat maklumat semua. Pengasas bagi at-tarbiyah al-atifiyah ni, domain efektif adalah Krasol. Krasol, okey. Krasol ni dia bahagikan kepada 3 perspektif, iaitu fardun, majmu'ah dan muassasah. Yakni fardun individu, majmu'ah adalah masyarakat dan muassasah adalah organisasi. Okey, apa kaitan at-tarbiyah al-atifiyah ni dengan ketiga-tiga manzur ni? Okey, apa pertama fardun. Bagi kontrol, dia menumpukan pada perkembangan murid, yakni tekankan seperti nilai murni, akhlak dan juga tindakan yang baiklah. Manakala pula majmu'ah tumpu pada hubungan interpersonal. Okey, interpersonal yakni hormat kepada orang lain, boleh berbincang sesama kita. Manakala pula muassasah adalah organisasi, yakni community. Dalam organisasi macam mana tingkah laku kita, dia pun mempengaruhi juga. Okey, go to tariqah. Tariqah ni terbagi kepada 5. Yang pertama al-qabul, yang kedua al-raddu, ketiga at-taqyim, yang keempat al-munazzamah dan terakhir at-tawsif. Okey, qabul adalah bermakna beri perhatian ataupun tumpuan. Al-raddu pula respon. Okay, at-taqyim adalah penilaian ataupun dipanggil evaluation, dan seterusnya al-munazzamah adalah organisasi, pengurusan organizing. Al-tawsif yang terakhir adalah membentuk karakter, ciri-ciri menyeluruh seseorang individu. Okey, kita sedia maklum setiap item ni memberikan kesan menyeluruh pada seseorang. Saya bagi contoh yang pertama, qabul, beri perhatian. Jika dalam kelas guru mengajar tentang akhlak ataupun adab, guru akan kongsikan mengenai contoh-contoh nilai murni. Contohlah dalam kelas. Okey, murid-murid semua, hari ini Ustazah nak ajar mengenai tolong menolong. Okey, apa kesan tolong menolong? Okey, so qabul ni penerimaan pelajar. Pelajar ni bosan ke tak dalam kelas? Fokus ke tak? Ataupun tolong menolong je, lepas tu tidur. Apa respon orang? Okey,
go to pada round 2, respon pelajar. Respon ni pula dalam bentuk seperti latihan berbincang untuk memastikan pelajar ni berfikiran terbuka dan mampu berbincang. Okey, pelajar ni akan dibagi kepada kumpulan. Pada kumpulan yang mana diorang akan berbincanglah apa pendapat awak mengenai tolong menolong. So, kena terangkanlah pendapat masing-masing. Okey. So, kawan-kawan ni berpendapat, iyalah saya setujulah. Saya tak setuju buat ni. So, akan kemukakan pada round 2. Seterusnya, at-taqyim. Penilaian. Penilaian ni lah pelajar akan take note. Ada pendapat lain rupanya. Macam ni rupanya. So, dia akan menilai. Sebenarnya tolong menolong ni akhlak murni ke tak? Okey. Dia akan menentukan sinilah at-taqyim ni. Al-munazzamah, iaitu pengurusan. Menguruskan. So, pada seorang individu ni dia akan fikir. Dia dah menilai kan. Dia dah buat analisis, kumpang. Dia kata, jadi baik. So, dia akan menguruskan lah. Tolong menolong merupakan satu tingkah laku yang baik. So, go to at-tawsif. Bila pelajar tu dah dapat hasil pembelajaran pada hari itu, so individu sendiri akan terapkan pada diri masing-masing lah, tanpa disuruh, refleksi diri sendiri. Itu ada belajar kalau tolong menolong ni satu benda kebaikan. So bila nampak kawan dan susah ke apa ke, kita akan tolong dia. So jadi ada satu pembelajaran pelajar yang mana dia ni memahami apa topik yang cuba disampaikan. Okay. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Aslina. Okey, seterusnya adalah bagaimana cara guru untuk mengaplikasikan domain efektif ni dalam pengajaran melalui Namuzaj Jordan, iaitu model Gordon. Lupa saya nak sebut tadi, pengasas kepada domain efektif ni adalah David R. Craftwell, yang mana dia diasaskan pada tahun 1964. Dan model Gordon ni pula dia diasaskan pada tahun 1966. Yang mana guru-guru boleh gunakan sebagai contoh model Gordon ni ketika pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah at-taqrir az-zati, yang mana laporan kendiri. Laporan kendiri ni macam mana? Laporan kendiri adalah seperti inventory minat ataupun senarai semak skala sikap, yang mana macam kita dah buat yang dalam ujian psikometrik yang biasa kita buat, awak suka makan ni ke tak. Yang tu adalah antara at-taqrir az-zati, yang mana soalan-soalan yang dibuat oleh guru adalah semuanya berkaitan dengan minat seseorang pelajar. Maksudnya kita listkan je soalan-soalan berkaitan dengan minat. Awak minat tengok TV ke tak? Dan pelajar tu akan jawab ya atau tak, ya atau tak. Dan kita boleh tengok dekat situ macam mana emosi, macam mana akhlak pelajar dalam at-taqrir az-zati ni. Dan yang kedua adalah at-taqniyah al-istiqatiyah, yang mana teknik projektif. Teknik projektif ni adalah guru memberi soalan terbuka kepada pelajar. Contohnya dalam kelas, dalam pengajaran, guru tu memberi soalan yang tiba-tiba, yang mana contoh dia tengah mengajar. Okey, hari ni kita belajar pasal ni, tiba-tiba dia tanya, okey, korang dah makan ke belum? So maksudnya dekat situ guru boleh memerhati pelajar ni macam fokus ke tak, okey ke tak dalam kelas. So dekat sini dia gunakan teknik projektif, yang mana teknik soalan terbuka. Dan yang akhir sekali adalah al-mulahazah. Al-mulahazah ni adalah pemerhatian. Pemerhatian yang macam mana? Pemerhatian yang mana guru ni dia tak buat apa-apa, tapi guru ni hanya memerhati je pelajar tu. Maksudnya sambil dia mengajar, tapi mata dia ni tengok je dekat pelajar-pelajar dia. Ada yang tengah tidur, ada yang tengah main, ada yang tengah bercakap. So maksudnya dekat situ melalui al-mulahazah ni,
guru boleh tahu. Okey, ada yang macam dekat depan, ada yang fokus, dekat belakang ada yang main-main, dekat tepi ada yang bergurau senda. So dekat situ guru boleh tahu dalam kelas dia ni ada tak orang yang fokus, ada tak orang yang emosi dia macam mana, perasaan dia macam mana. So itulah antara teknik-teknik yang boleh dilakukan oleh seorang guru ketika pembelajaran di dalam kelas. Okey, sekian saja untuk domain efektif. Seterusnya taksonomi Bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Atas dengar. Seperti minta maaf, saya agak kurang sihat sikit hari ni. Jadi kalau rasa tak jelas tu bagi tahu je. Saya Alhamdulillah dengan Mustafa akan membentangkan tasnif Bloom, yakni taksonomi Bloom. Okay. Kita pergi kepada mukadimah ataupun mafhum kepada taksonomi Bloom. Okay. Taksonomi Bloom ni tasnif ni tak ada je lah. Tasnif di mustawayat al-ahdaf ad-dirasiyah allati yad'aha al-mu'allimun. Di mukadimah bukan tak ada satu model yang digunakan oleh guru untuk menilai pelajar bagi memenuhi objektif pengajaran, untuk menilai student mereka lah. Okay, saya ringkas je. Taksonomi Bloom ni satu model yang guru seluruh dunia, bukan Malaysia saja, digunakan untuk sebagai panduan lah untuk menilai kefahaman pelajar. Okay. Seterusnya, okay, ini baikkan sementara. Okay, taksonomi Bloom ni dia ada 3. Kenapa kita bentang 3 domain utama tadi? Sebabnya dalam taksonomi Bloom ada 3 perkara ni. Cuma yang lebih difokuskan ialah domain kognitif, iaitu domain yang melibatkan pemikiran dan pengetahuan. Okay. Tujuan utama kenapa adanya taksonomi Bloom ni untuk guru tu menilai usulan dia, menilai dan membuat soalan untuk melakukan penilaian. Contohnya macam Malaysia ni, dekat Malaysia ni kita terkenal dengan ujian kan, banyak ujian PSR, SPM dan sebagainya lah. Jadi melalui domain-domain tadi, melalui taksonomi Bloom ni, ujian tu diletakkan aras dia setang mana. Terima kasih Kak Hanim. Okey, sekarang ni kita masuk kepada tatawir, iaitu perkembangan taksonomi Bloom ni sendiri. Okey, kita bermula pada 1965. Okey, Benjamin Bloom, iaitu pengasas kepada taksonomi Bloom ni sendiri, dia bersama dengan rakannya Cresol telah mencipta taksonomi Bloom ni dahulu. Okey. Kemudian pada 1966, anak murid kepada Benjamin sendiri, iaitu Simpson, telah sebutan dia Simpson tu sendiri. Okey, dia tambah sedikit, dia upgrade sedikit yang taksonomi Bloom yang lama ni, dia upgrade sikit, masuk sedikit Majalul An-Nafsi ni sendiri. Okey. Kemudian pada tahun 1994, ada seorang ni namanya Lauren Androssen ni. Dia ni pula telah merangka Bloom yang baru, Bloom hadis ni sendiri. Okey. Tapi time tu dia tak mengeluarkan lagi. Mungkin dia akan minta pendapat daripada beberapa orang pihak untuk pastikan boleh tak kita perbaharuikan lagi Bloom ni. Dan pada tahun 2001 secara rasminya seluruh dunia telah menggunakan taksonomi Bloom yang baru. Okey. So itu sahaja mengenai tatawir. Tatawur. Terima kasih. Tatawur. Sebelum kita pergi kepada bahagian jenis taksonomi Bloom. Belum taksonomi Bloom ada 2 yang sebagaimana yang semua dah tahu. Pertama yang lama dan yang kedua yang baru. Okay, saya akan jelaskan yang taksonomi Bloom yang lama. Taksonomi Bloom yang lama ni
dia ada enam tingkat. Dia itu al-ma'rifah, al-isti'ab, al-taklif, al-tahlil, al-taklif. Okey, yang pertama al-ma'rifah. Dia ke atas tau. Sebab kan salah labah dia ke atas. Okay. Yang pertama al-ma'rifah, pengetahuan. Okay, pengetahuan ni tujuan al-ma'rifah ni untuk menguji sejauh mana keupayaan pelajar untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari. Okay. Yang kedua al-isti'ab. Al-isti'ab ni kefahaman. Okay, kefahaman ni aras kefahaman ni untuk aras kefahaman ni memerlukan keupayaan murid memberi huraian atau makna sesuatu perkara. Dia akan murid akan menjelaskan lagi apa yang difaham berdasarkan apa yang dipelajari. Contohnya kalau cikgu tanya, okey, apa maksud solat kan? Jadi murid dia berdasarkan pengetahuan yang dia dah ada, dia akan bagilah takrif solat tu apa. Okey. Yang ketiga adalah tatbiq. Tatbiq ni aplikasi. Aras ini menguji keupayaan pelajar menggunakan konsep teori, prinsip, hukum dan prosedur. Aras ini memerlukan murid benar-benar memahami segala konsep teori hukum untuk menyelesaikan masalah. Okay, tujuan dia atau trik ni untuk menyelesaikan masalah. Okay, yang keempat analisis. Okay, analisis atau tahlil. Aras ni menghendaki murid untuk memecahkan sesuatu perkara pada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. Aras ini menekankan keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur. Okay, yang kelima at-tarkib, iaitu sintesis. Okay, sintesis ni memerlukan keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas. Kategori soalan bagi aras sintesis ini untuk membentuk penghasilan satu komunikasi unik, iaitu pembinaan suatu komunikasi di mana murid cuba menyampaikan suatu idea, perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Okay. Contoh dia, murid dapat menulis ayat dengan gaya yang menarik dan menyampaikan ayat yang ditulis tu dengan cara yang betul. Seterusnya penilaian atau taklif. Okay, penilaian ni untuk menguji keupayaan murid menilai suatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. Okay, murid akan mempertimbangkan tentang nilai suatu idea hasil kerja penyelesaian bahan sesuatu idea atau sebagainya. Okay, pertimbangan ni dibuat dengan piawaian tertentu seperti tepat, kesan, memuaskan, baik, buruk dan lain-lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk tasnif sebelum yang baru iaitu al-hadis ni, okey, pertama sekali dia pula kali ni kita menurun pula at-tadhakkur, al-faham, at-tatbiq, at-tahlil, at-takwim dan al-ibtikar. Okey, yang pertama sekali, okey, sebenarnya kalau tasnif sebelum ni kalau kita fahamlah sebenarnya dia sebenarnya mengikut pada band. Macam band dalam pembelajaran dalam bilik darjah tu sendiri. Pelajar tu punya pengetahuan dia tu mengikut pada aras apa yang sebenarnya. Okey, jadi yang pertama sekali recall. Itu kita mengingatkan semula pada pelajar. Biasanya kita mungkin akan bawa satu set induksi kepada pelajar. Contohnya kita bawa kek kepada pelajar. Pelajar akan kata, okey, apa hari ni yang guru sebenarnya nak ajar? Apa kaitan kek ni dengan topik yang kita nak belajar? So mungkin diorang akan mengandaikan makanan, makulat. Okey, mungkin diorang akan sendiri mengandaikan Aida Said, birthday, kek. So di situ ini adalah aras pengetahuan pelajar itu sendiri. Apa yang pendapat mereka sendiri. Okey, kemudian kefahaman diorang sendiri. Okey, faham iaitu okey, diorang akan mengaitkan dengan apa yang guru hari ini nak ajar dengan topik yang sebenarnya mereka nak belajar. Okey,
So hari ni mungkin diorang nak belajar pasal Eduscience sendiri. Okay. Dan kemudian at-tatbiq iaitu mengaplikasikan dengan pembelajaran tersebut. Tahlil, menganalisis iaitu diorang mengkritik ataupun diorang memberi pendapat dalam dalam sambutan birthday, apa perlu yang ada, apa yang perlu disediakan, apa perkara-perkara yang perlu ada lah dalam sambutan itu sendiri kan. Dengan takwim iaitu menilai, dan al-ibtikar iaitu inovasi, menciptakan sesuatu. Kalau mencipta ni dia tak semestinya kita nak kena menciptakan sesuatu perkara yang baru, inovasi sesuatu benda. Contoh kalau yang kami belajar hari tu mungkin nak menginovasikan pada lampu. Tapi kalau kita dalam bahasa Arab sendiri, apa inovasi tu termasuk kan? Adakah diorang perlu mencipta satu bahan baru? Contohnya seperti di hadapan kita sendiri, iaitu Kitab Majur ni sendiri. Macam mana pendapat diorang mengenai satu tajuk tu, diorang huraikan apa yang diorang punya pendapat sendiri. Kalau contohnya dalam pengalaman masa PPJ saya sendiri, guru tu mengajar sambutan hari jadi bagi tingkatan 1, dia mencapai ke objektif al-ibtikar dia tu melalui pelajar sendiri buat presentation sambutan birthday. Satu kelas tu merancang bagaimana mereka ingin sambut hari jadi kawan-kawan mereka sendiri. So di situ diorang akan bawa kek, bawa balloon, bawa dan sebagainya perkara tu, dan direkodkan, didokumentasikan. Itulah hasil inovasi mereka pada tajuk tersebut. So saya rasa itulah merupakan tasniful ulum al-hadis yang mengikut kepada band pelajar sendiri, iaitu kefahaman aras mereka dalam satu topik. Itu sahaja daripada saya, daripada tasniful ulum. Ada apa-apa persoalan ke? Kalau tak faham kalau tak ada tadi simpan semua macam okey, kalau faham tunjukkan tu smiley kali hijau. Kalau faham angkat benda tu. Kalau yang tak bawa angkat ni. Okey, maksudnya insya-Allah saya rasa semua dah faham sebab ni pun tajuk ni pun dah bentang 2 kali kan, 2 kali dah. So kalau 3 tu insya-Allah dah faham. Tapi kalau macam ada yang kurang faham ataupun yang macam ada lagi persoalan yang korang nak tanya, korang boleh je tanya dekat group ke, tanya dekat kita orang ataupun tanya dekat kumpulan yang akan datang dan kumpulan yang pembentang. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.